Formula yang pertama adalah kita guna formula ini. S sama dengan J theta, ini adalah formula untuk lengkuk, dan kita juga ada menggunakan formula area iaitu 1/2 J square theta. Okey, ini adalah formula luas. Yang atas tadi adalah formula lengkuk untuk mencari lengkuk sesuatu sektor, dan juga kita ada formula untuk yang ini. Ini adalah luas segitiga. Luas segitiga adalah 1/2 AB sin C. Dan kita ada satu lagi formula yang kita guna pakai iaitu cosine rule. Cosine rule adalah formula yang mana A square sama dengan B square tambah C square tolak 2BC cos A. Okey, ini adalah formula yang kita pakai. Dan saya rasa saya dah tunjuk, kalau ikut daripada segi penggunaan formula ini, sebenarnya tajuk ni habis. Formula yang untuk guna dalam tajuk bulatan ini adalah 4 ni sahaja. Dan saya dah tunjuk dah 4-4 ni cara menggunakan formula tersebut. Tetapi sama ada nak boleh faham atau tidak, sebab soalan ini dia bukan susah dekat formula tapi susah dekat nak fahamkan soalan tersebut. Itu yang bermasalah. Okey, sekarang saya nak tunjuk kepada beberapa contoh soalan dan cara menjawab soalan tersebut. Rajah menunjukkan sektor AOB yang berpusat di O. Sektor ni dia berpusat dekat O, dan sektor PAQ berpusat di A. Oh, dia ada dua sektor. Satu sektor yang macam ni, okey awak kena faham Satu sektor yang macam ni. Yang pertama, ini sektor yang kedua. Dia ada dua jadi kena faham bentuk tu. Okey, dia ada dua sektor sekarang. Kemudian diberi OB sama dengan 6. Mana? OB sama dengan 6. Okey. Dan PAQ adalah 0.5. PAQ bermaksud sini. Ini adalah radian dia adalah 0.5. Dan panjang lengkuk AB adalah 4.2. Dia dah bagi dah panjang lengkuk. Dia nak tanya nilai theta dalam radian. Nilai theta di dalam radian. Bagaimana kita nak tentukan formula apa nak pakai? Okey, bila kita nak tahu nilai theta, perkara pertama tengok dia nak tahu theta. Jadi bila dia nak tahu theta, dia punya segi, dia punya lengkuknya adalah ini. Kita kena tahu itu dulu. Kemudian dia dah bagi, dia dah bagi panjang lengkuk. Bila dia bagi panjang lengkuk, automatik formula kena pakai S sama dengan J theta. Okey, automatik S sama dengan J theta sebab dia dah bagi panjang lengkuk. Okey, sekarang S itu merujuk kepada ini. Dia dah bagi 4.2. Jawapan dia dah bagi. So 4.2 sama dengan jari. Jari dah ada 6. Tulis 6. Tinggal theta. So theta sama dengan 4.2 bahagi 6. Dapatlah. So 4.2 bahagi 6. Maka dapat theta 0.7. Jadi tulis balik. Theta sama dengan 0.7 radian. Okey. Theta sama dengan 0.7 radian. Okey. Dapatlah untuk theta, dapat soalan yang pertama. Okey, boleh faham? Sekarang dah dapat dah. Dia tanya B pula, luas kawasan yang berlorik. Bila dia nak luaskan kawasan berlorik, awak mesti faham bahawa luas kawasan yang berlorik macam mana nak dapat? Maka kenalah cari keseluruhan sektor yang ini mestilah kena ditolakkan dengan yang kecil tu. Barulah dapat yang ini, barulah dapat yang itu sahaja. Barulah dapat yang itu. Jadi kena faham siapa kena tolak yang siapa. Tidak ada satu formula pun yang boleh mencari terus yang berlurik. Jadi nak tak nak kena ambil satu sektor yang BOA, kena tolaklah dengan sektor PAQ. Jadi kita gunalah luas sektor. Cari formula dia. So yang besar ni macam mana nak cari? Formula dia tetap A dia
setengah J square theta. Itu adalah formula. So kita gunalah 1/2 J dia untuk yang besar adalah 6 square darab dengan theta. Theta tadi adalah 0.7 radian. Tolak dengan yang kecil. Yang kecil adalah 1/2 dia punya jejari berapa? Ada bagi jejari dia untuk yang kecil. OP sama dengan AP. Okey. Ini OP sama dengan AP. Bermaksud ini sama dengan ini, bermaksud yang keseluruhan ini adalah 6, maka ini adalah 3, ini adalah 3. Maka dapatlah 3 square darab dengan radian 0.5 radian. Maka dapatlah luas kawasan berlorik. Bolehkah kita kira terus direct macam ni? Yang ini saya kira terus direct kan? Boleh. Kalau tak nak kira direct macam ni, nak kira satu-satu pun boleh, tapi dapat jawapan tukar. Sekarang siapa tolong kira dekat saya berapa jawapan? Siapa tolong kira dekat saya? Jawapan berapa? Ada tak tolong kira ni? Dok, 10.35. Jawapan yang siap 10.35 selepas ditolak Jadi 10.35. Okey, saya tak kira saya anggap yang ni. Ada tak kalau kawan lain, kalau awak kira dapat jawapan yang salah, jawapan yang lain awak bagi tahu. Saya takut kawan awak bagi jawapan yang salah. Okey. Jadi ini adalah jawapan untuk mencari yang ini. Okey. Kita dah dapat dah tadi yang keseluruhan yang ini, keseluruhan yang ini, lepas tu kena tolak pula dengan yang kecil ni. Jadi kita dapatlah yang berlorik. Itulah maksud dia. Okey. Sekarang saya nak pergi balik kepada soalan yang lain pula. Mana saya nak cari? Okey. Soalan yang okey, saya nak pergi buat soalan yang kedua sebab dia ada segitiga. Saya nak tengok, nak tunjuk contoh bagaimana nak menggunakan formula mencari luas segitiga tersebut. Okey. Jadi tengok saya nak buat. Dia kata rajah menunjukkan sebuah sektor BOW dengan pusat jejari O5 diberi OW sama dengan OB sama dengan VW. OW sama dengan OV sama dengan VW. VW ni pun adalah 5. Senanglah, selesailah masalah kita. Tak ada masalah lah soalan ni. Okey. Kenapa saya kata tidak ada masalah? Saya lukis balik segitiga dia. Bila saya lukis balik segitiga, dia kata macam ni. Sini adalah 5, ini adalah 5, ini adalah 5. Maka dia adalah segitiga, apa dia sama. Bila segitiga sama, automatik sudut di dalam adalah 60 darjah. Semua sisi ni akan jadi 60. Sebab dia kata segitiga berkaki, segitiga sisi sama. Jadi nak tak nak theta ini kita dah dapat. Jadi bagaimana 60 teruslah darab dengan pi per 180 sebab kita nak tukarkan sudut tersebut di dalam radian. So 60 darab dengan dengan 180, 1.047. So
Sudut di sini kita akan dapat 1.047. Okey. Sudut ini di dalam radian. Sekarang dia nak yang ini, yang berlorik. Bagaimana nak cari yang berlorik? Berlorik itu seperti biasalah. Kena cari keseluruhan sektor tersebut, tolak dengan segitiga. Barulah dapat berlorik sahaja. Okey. Jadi yang untuk yang ini, keseluruhan yang ini, yang untuk sektor itu adalah 1/2 didarabkan dengan 5 kuasa 2 darab dengan 1.047. Maka kita dapatlah dia punya untuk luas untuk sektor untuk bulatan tersebut. Tolak dengan segitiga. Segitiga ini kan kita boleh guna formula 1/2 AB sin C. Apakah nilai 1/2 AB sin C? Maka yang ini awak boleh terus cari jawapan. 1/2 5 darab 1.047 tolak dengan 1/2. AB adalah ini. Kiri dan kanan. Ini adalah AB. C adalah di tengah. Maka AB adalah 5 darab dengan 5 sin dengan 1.047. Harus diingat, kalkulator mesti berada pada mod radian sebab sudut ini adalah radian. Kalau awak letak 60, maka kalau awak ambil nilai asal 60 darjah pun boleh, tetapi kena jadikan dia mod degree. Boleh faham tak? Okey, sekarang boleh kira dapat berapa. Okey, kalau dah selepas tolak maka awak kata 2.263. So inilah jawapan dia selepas ditolak. Okey, nombor 4 dengan 5 dahulu. Buat. Rajah di sebelah menunjukkan sebab nombor 4 kita cuba nak mengira yang nombor 4 sebab nak lihat yang awak kira tu betul ataupun tak. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat ini nombor 4 dulu dan jejari 4 cm diberi panjang lengkuk minor KL ialah 7 cm. Lengkuk minor 7 cm. Nyatakan nilai theta dalam radian. Okey, bila dia kata nyatakan nilai theta dalam radian dan dia bagi benda tu adalah lengkuk minor, jadi senang je lah. Kita terus guna formula S sama dengan J theta. So S sama dengan 7, jejari adalah 4 dan theta, so theta sama dengan 7/4. So theta sama dengan 7 bahagi 4. Jadi 1.75 radian. Okey, ramai yang dah jawab tadi saya nampak betul. 1.75 radian. Okey, betul. Izzatun kenapa padam? Betul dah lah tu. Nampak Izzatun padam. Dah betul lah tu. Kira. Okey. Seterusnya yang B, cari luas sektor meja KOL dalam cm. Okey, bila kita nak cari luas sektor meja, kita kena cari ini, luas ini. Kena cari dia punya lengkuk sudut yang meja. Bila nak cari sudut yang meja, awak kena faham bahawa satu bulatan, okey, 2 pi 360 darjah itu adalah bersamaan dengan 2 pi sebab pi adalah 180. Keseluruhan 360 darjah adalah 2 pi. So macam mana nak kira lengkuk yang minor, lengkuk meja? Bermaksud 2 pi tolak dengan 1.75. Okey. Jadi kita akan dapat 2 tolak dengan 1.75. Maka kita akan dapat 4.533. 4.533 ini adalah sudut yang ini. 4.533 adalah sudut yang meja. Katakanlah awak mengira luas sudut yang kecil, tak ada masalah. Okey.
Kalau kira yang kecil tak ada masalah, maksudnya awak kena tolak pula nanti. Okey, seterusnya. Yang ini baru dapat formula yang ini. Kita terus menggunakan formula 1/2 J square theta. Ini adalah formula untuk luas. Jadi akan dapat 1/2 darabkanlah dengan 4/2 darabkanlah dengan 4.533. Maka saya akan dapat 1/2 darab dengan 4/2 darab dengan 4.533 sama dengan 264. Okey. Jadi yang tadi saya nampak Adriana dah bagi jawapan. Adriana, betul lah tu jawapan yang Adriana bagi. 36.27 Adriana bagi. Okey. Tapi tadi saya nampak jawapan Izzatul salah. Izzatul bagi jawapan 6 point berapa. Kecuali yang awak cari, katakanlah, okey saya dapat macam ni, 36.264. Sebab saya round off ni tadi. Sepatutnya saya tak payah round off dah. Okey. Katakanlah awak mencari luas yang ini. Luas yang ini boleh. Awak cari luas keseluruhan, kemudian awak tolak pun boleh. Okey, tapi paling senang cari sahaja yang guna lengkuk meja punya persamaan tersebut. Okey, selesai nombor 4. Seterusnya saya nak tunjuk lagi satu untuk nombor 5. Okey, untuk nombor 5 dalam rajah kosong ialah pusat bulatan yang berjejari. Dapat tak ni nombor 5 ni? Okey. Kosong ialah pusat bulatan yang berjejari. Nombor 5 tak faham. Okey, sebab saya nampak soalan pun macam ni lah, nombor 4 tu senang. Nombor 5 tu okey, saya nak terangkan dulu. Dalam rajah di sebelah kosong ialah pusat bulatan yang berjejari 9. Okey, dia berjejari 9. Okey. Sekejap saya nak tengok macam mana awak nak kira. Okey. 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 Luas dalam cm lelayang OACB. Dia nak suruh kita kira luas dalam cm lelayang OACB. Okey, sekarang macam mana cara nak kira? Saya nak besarkan bentuk bulatan ni supaya awak fahamkan betul-betul bagaimana nak mencari luas lelayang tersebut. Okey, sekarang awak ingat apabila kita ada bentuk yang macam ini. Bila ada bentuk yang macam ni, awak kena ingat satu benda. Apabila kita ada tangent macam ni, bila kita ada tangent yang macam ni, okey, tangent, apakah tangent? Tangent ni dia macam ni. Dia ada satu garisan yang dia panjang macam ni. Itu adalah tangent. Okey? Yang dia ada satu garisan yang dia kata dia hanya touch kepada circle tu. Okey, sama juga dekat atas ni. Sini pun dia kata adalah satu dia punya tangent juga. Maka ini bila ada tangent kepada suatu circle, dia itu adalah tangent Kalau dia daripada luar dia tarik masuk dalam ni, dia tak kira tangent. Okey? Tangent mesti dia touch kepada circumference of the circle. Dia touch bulatan tu. Dia touch di sisi bulatan. Dan bila dia touch sahaja, bila dia touch macam ni, okey, bila dia touch macam ni, kita ada satu jejari. Ini daripada tengah ni dia jejari. Ini sudut yang di sebelah ini akan jadi 90, sudut yang sini pun 90. Kiri kanan tu dia akan jadi 90. Okey, itu maksud dia. Apabila dia touch sahaja tangent kepada circle tersebut dan ada satu jejari yang menyentuh dia. Menyentuh dia itu menyentuh DB lah. Maka jejari ini kita adalah 90 darjah. Sama juga dengan sini. Sebelah ini akan jadi 90, ini pun akan jadi 90, ini pun akan jadi 90. Okey, sekarang dia nak tahu berapa sudut luas yang di dalam ini, luas lelayang tersebut. Okey,
Bila luas lelayang tersebut, okey, tengok bagaimana saya nak kira. Ini, bila di situ 90, saya nak buat satu garisan dekat sini. Saya nak buat satu garisan dekat sini. Okey. Okey, saya dah buat satu garisan dekat sini. Awak nampak tak? Dia membentuk satu segitiga. Segitiga ini, okey. Nampak kan? Dia membentuk satu segitiga. Okey. Segitiga ini, tengok ini 90 darjah. Segitiga ini 90 darjah. Dan yang dekat sini adalah dia kata 9 cm itu apa dah? Jejari. Maka jejari ini adalah 9 cm. Sekarang, macam mana kita nak cari luas? Kita nak cari luas tak boleh. Okey. Kita nak cari luas tak boleh. Kita boleh tahu kan sudut sini pun kita boleh tahu. Okey. Macam mana kita nak tahu sudut tersebut? Okey. Bagaimana kita nak tahu sudut tersebut? Okey. Sekarang sudut ini kita boleh tahu kan? Bila 140, bila dia ada macam ni, bermaksud ini dengan ini kategori dia sama, maka sudut ini pun sama. Sebab dia ada tangent, dia bergerak pergi ke tepi kena circumference of the circle, maka sudut akan dia membahagi sudut ini dua. Bila membahagi kepada dua, maka sini akan jadi 70 darjah. Okey, situ akan jadi 70 darjah. Jadi di sini kita akan menjadi 9 darjah. Okey, boleh? Sekarang tengok macam mana saya nak cari panjang CB. Okey, panjang CB. Kalau tak nak cari panjang CB boleh tak? Sekejap saya tengok. Tak boleh, kena cari. Kena cari juga. Sebab nak kira luas pun tak boleh. Okey, bila kita nak cari panjang CB, awak nampak kita ada satu segitiga macam ni. Sini 90, sini 9, sudut sini 70. Maka saya nak cari X. Maka kalau kita menggunakan sudut ini akan jadi, okey, ini akan jadi O dia, ini akan jadi A. Okey, O akan jadi A. So bermaksud tangent 70 sama dengan O per A, iaitu X per dengan 9. Faham tak di mana saya dapatkan kenapa saya nak menggunakan tangent? Okey, bila kita ada segitiga ni kita kena pastikan siapa ini 70 setentang dia adalah ini. X ni adalah setentang dia, ini adalah sebelah A, sebelahan. Sini akan jadi H. Maka saya akan guna tangent 70 sama dengan X per 9. So X sama dengan 9 tangent 70. Jadi macam tu. Jadi panjang X sama dengan 9 terus darab dengan, pastikan mod di dalam degree sebab kita buat 9 tangent 70, 9 darab dengan tangent 70. Maka saya akan dapat 24.72 lebih kurang. Maka panjang ini saya akan dapat 24.727. Okey, boleh tak lagi kita mencari luas? Sebab kita dah ada panjang yang ini, panjang yang itu, maka kita boleh mencari luas dengan menggunakan macam ni. 1/2 darab tapak darab tinggi. So 1/2 darab dengan tapak dia berapa? 24.727 darab dengan 9. Maka dapatlah dia punya luas segitiga tersebut. So darab dengan 9, maka luas dia saya dapat 111.27. Okey, 111.27 ini adalah luas yang mana? Luas ini sahaja. Dia nak dua kan? Sebab dia nak yang ini kan? Dia nak, dia suruh kira AC dalam CM. Mana sih? Okey, dia suruh kira AC. AC kita dah kira kan? AC adalah 24 point, ini 24.727.
Okey, bagaimana? Kenapa saya kata dia sama? Sebab apabila ini AC dengan AB tu dia adalah satu tangent yang bertemu, maka dia akan sama. Ini dengan ini adalah sama. So dah dapat dah 24.727. So luas lelayang tersebut awak dah dapat 111. 11 ini adalah separuh sahaja. Maka keseluruhan lelayang adalah 2 darab dengan 111.27. Sama dengan 222.55. Okey, 222.55. Okey, itulah. Sekarang dah boleh faham tak? Yang mana lagi tak faham sebelum saya pergi next? Sebelum saya pergi next, yang mana lagi tak faham? Faham. Faham kan? Saya kira memang awak nampak faham. Lepas tu saya suruh awak kira sendiri. Nanti awak kira kembali soalan ini. Tengok, yang ini awak tengok saya kira. Lepas tu awak kira sendiri, awak dapat tak? Okey, seterusnya dia kata luas dalam cm sektor minor OAB. Bila sektor minor OAB minor dia adalah ini lah. Senang kan sektor minor. Sektor minor kan terus ambil 140 sahaja. So 140 ini kena tukar dahulu kepada radian. Dah tukar kepada radian, guna sahaja formula A sama dengan 1/2 J square theta. So theta ini adalah 140 yang sudah ditukarkan kepada radian. J ini 9. Kaedah macam biasa. Faham? Kemudian D. Apakah D? D itu luas kawasan berlorik, tolak je lah. Okay. Iaitu luas yang dekat atas ni tadi. Yang awak dapat dekat sini, tolak je lah dengan itu. Dapatlah luas kawasan yang berlorik. Okey, sekarang apa yang tak faham? Awak keliru ke? Saya kira kat mana ke? Faham tak apa benda? Nanti awak kira kembali soalan nombor 5. Nombor 4 awak dah kira tadi kan yang saya suruh kira. Nombor 5 awak kira balik, dapat ke tak nilai yang saya tunjuk ni? Okey. Okey. Seterusnya yang ke-6 tu Rajah menunjukkan tingkap udara di sebuah dewan. PQR. Okey. Untuk soalan bulatan ni dia akan combine dengan segitiga. Tajuk segitiga. Jadi sebab tu lah awak akan jumpa beberapa kaedah mencari yang segitiga. Yang ini adakah ni? Ini sebenarnya menggunakan tangent cos sin. Okey, jadi awak kena faham. Kalau ada satu segitiga, segitiga apa? Segitiga bersudut tegak. Bila ada suatu segitiga bersudut tegak, awak nak cari sudut macam ni. Awak mesti kena faham bahawa kalau inilah sudutnya theta, maka ini akan jadi O, opposite. Yang sebelah ini akan jadi A, adjacent. Yang ini akan jadi H, hypotenuse. Awak kena pandai labelkan. So kalau kebetulan yang awak nak cari itu hanya melibatkan O dengan A sahaja, maka guna tangent lah sebab tangent sama dengan O per A. Kalau sin, sin sama dengan O per H. O per H iaitu so. Tangent tua. Okay, sebab tua ni so S O H. Lagi satu cah. Cah ini kalau melibatkan cos, cos theta sama dengan A per H. Awak kena tahu. Jadi untuk kes yang tadi, kenapa saya guna tangent? Awak nampak? Ini saya guna tangent. Kenapa? Sebab sudut ini hanya melibatkan A sahaja. Ini hanya melibatkan A dengan O dengan A sahaja. Jadi saya tak melibatkan H. Sebab tu saya guna tangent. Sebab melibatkan opposite dengan adjacent sahaja, maka saya menggunakan tangent sahaja. Tidak melibatkan benda yang lain. Jadi luaskan ADMAT ni bukan setakat formula ADMAT saja. Kalau modern maths tu dia tak guna langsung formula-formula lain, yang sikit-sikit je guna. Yang ini formula yang tahun bila awak belajar tingkatan 1, tingkatan 2 pun dia guna balik. Dia akan guna secara meluas semua formula tersebut. Okey, Rajah di sebelah menunjukkan tingkap udara di sebuah dewan.
PQR ialah lengkuk meja bagi bulatan berpusat S. Oh, lengkuk meja PQR adalah, mana dia PQR? Okey. PQR ini adalah lengkuk meja bagi PQR. Mana dia kata PQR? Okey. Oh, okey. PQR ini dia kata adalah lengkuk meja bagi bulatan berpusat S. Okey, berpusat S. Garis OP dan QR, OR ialah tangen-tangen kepada bulatan tersebut. Saiz dia adalah sama. O ialah pusat bagi tingkat udara yang menyentuh lengkuk di PQR. O ialah pusat udara. Okey. DQ, okey. Diberi OS sama dengan 6. Okey. Apa maksud dekat gambar ini? Apa maksud? Bila dia kata ini adalah lengkuk meja, awak kena faham. Asalnya dia adalah bulatan penuh. Okey, bulatan penuh. Bukan bulatan yang besar tu. Ini adalah bulatan penuh. Tetapi itu bulatan penuh dia, maka ini adalah pembahagi kepada lengkuk. Dia lengkuk meja. Itu bermaksud dia lengkuk meja. Okey, yang dia kata PQR itu adalah lengkuk meja. Inilah lengkuk meja dia. Ini keseluruhan ini. Itu lengkuk meja. Yang satu lagi tu dia lengkuk minor, iaitu lengkuk yang kecil. Okey. Sekarang dia kata tunjukkan bahawa RS sama dengan 3. Mana? RS sama dengan 3. Oh, dia suruh awak tunjukkan bahawa ini adalah 3. Okey. Walaupun dia kata dekat sini RS ni sama dengan 3, maka awak kena carilah bahawa bagaimana awak nak buktikan bahawa dia adalah 3. Okey, saya cuba lukiskan balik macam ni, macam tu, macam ni. Ini sudut ini dia kata 60, sini adalah S, ini adalah R, ini adalah 6. Faham tak saya keluarkan bentuk tu? Dia suruh buktikan bahawa yang ini adalah 3. Dia suruh buktikan ini adalah 3. Jadi kita tak payah buktikan lagi lah, kita kira dahulu. Kita anggap sini adalah X. Okey, saya lukis bentuk ni, saya pindah. Yang ini adalah 90 darjah. Okey, bagaimana kita nak buat? Tengok kita guna, kalau berdasarkan sudut dekat sini kan, maka depan ini kita kata O, ini adalah A, ini adalah H. Maka yang ada nilai adalah A dengan H. A dengan H, maka kita kena guna cos. A dengan H, kita kena cos. Maka cos 60 sama dengan A. A dia adalah X bahagi dengan 60. 60 pula. X bahagi dengan berapa? 6. Iaitu panjang tu 6. Bagi dengan H. Sebab dia kata cos theta adalah A per H. Ini cos theta adalah A per H. So theta ini tadi adalah 60. A tadi adalah kenapa saya nak guna betul lah. Saya bukan nak guna O sebab kalau O tak ada. Jadi yang kita nak pakai adalah X dengan H. Jadi X adalah adjacent dia, H hypotenuse. Jadi X sama dengan 6 darab dengan cos 60. So, X sama dengan berapa? Cuba awak kira. Okey. 6 darab dengan, pastikan mode kalkulator adalah mode degree sebab awak punya itu adalah degree. So, 6 darab dengan cos 60. So, sama dengan 3. So, 6 darab dengan cos 60 itu 0.5. So X sama dengan 3. Jadi terbuktilah RS sama dengan 3. Itulah maksudnya. Bagaimana kita nak kira dia punya? Sebab dia sudah buktikan saja. Faham Okey, sekarang dia kata hitung luas dalam cm panel OPQR. Bermaksud dia suruh awak kira luas ini. Luas satu bunga ini. Okey, bagaimana nak kira keseluruhan itu?
macam saya tunjuk yang tadi, iaitu dengan cara mengira sektor ni tadi kita boleh dah, yang ini awak boleh kira lengkuk meja ni punya luas. Okey, macam mana nak kira yang meja tu punya luas? Awak dah tahu dah sini 60, maka keseluruhan ini adalah 120, maka keseluruhan sana adalah 240. 240 ini awak tukarlah dia kepada radian. Kemudian guna formula 1/2 J square theta untuk mencari luas untuk lengkuk ini. Luas untuk yang meja. So macam mana nak dapat luas yang ini? Macam mana nak dapat luas yang ini pula? Okey, untuk luas yang ini awak guna hukum segitiga yang saya. Segitiga ni kan saya dah kira. Jadi awak gunalah. Awak dah tahu dah ini kan. Awak boleh guna formula yang sama, cari panjang sini. Okey, bila dah cari panjang sini, guna yang macam kita guna yang tadi, iaitu setengah darab tapak, darab tinggi. Lepas tu darablah 2, ini darab ini. Sebab dia ada 2 tempat. Maka tambahlah. Okey, tambahlah yang hijau campur yang ni. Dapatlah luas. Okey.